Hai semua, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat sejahtera. Apa khabar semua murid-murid? Cikgu harap semuanya sihat, ceria dan bersemangat selalu. Hari ini kita teruskan pembelajaran Bahasa Melayu tahun 2. Masih lagi berada dalam unit 11 iaitu Kesenian Dihargai. Hari ini kita akan belajar tentang kemahiran tata bahasa iaitu kata perintah. Bersama-sama dengan Cikgu Syamimi lagi, mari kita teruskan pembelajaran kita hari ini. Baiklah murid-murid, pada akhir pembelajaran dan pembelajaran hari ini, murid-murid akan dapat menggunakan kata perintah mengikut konteks ayat dengan betul. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar satu topik yang sangat menarik, iaitu mengenai makanan. Murid-murid sudah sarapan ke belum di rumah tu? Cikgu harap murid-murid sudah semua sarapan kerana sarapan amat penting untuk tubuh badan kita. Baiklah, tajuk pembelajaran kita hari ini ialah wah, mudahnya. Cuba murid-murid perhatikan gambar yang cikgu tunjukkan ini. Gambar yang cikgu tunjukkan ini merupakan sejenis makanan. Pernah nampak ke tidak? Cikgu rasa ada yang pernah nampak, ada yang kenal apakah makanan ini dan mungkin ada juga yang baru pertama kali melihatnya. Baiklah murid-murid, ini merupakan ketupat palas. Ketupat palas ini merupakan sejenis hidangan makanan yang selalu dihidangkan semasa musim perayaan, terutama bagi perayaan orang Melayu iaitu Hari Raya. Jika kita lihat, ketupat palas ini sebenarnya agak berbeza dengan ketupat beras. Ketupat biasa yang murid-murid selalu nampak. Ketupat biasa yang murid-murid selalu nampak berbentuk segi empat sama. Dan ketupat tersebut sebenarnya menggunakan daun kelapa sebagai pembungkusnya. Manakala isi ketupat biasa pula menggunakan beras. Beras biasa iaitu beras nasi yang selalu menjadi hidangan harian kita. Sebaliknya, berbeza dengan ketupat palas ini, jika murid-murid perhatikan dalam gambar, bentuknya pun berbeza. Apa bentuk ketupat palas ni? Bentuk segitiga. Ketupat palas ini berbentuk segitiga, menggunakan daun pokok palas sebagai pembungkusnya. Manakala isinya pula menggunakan beras pulut. Jadi, tekstur isi ketupat palas ini lebih lembik dan lebih lembut sebab menggunakan beras pulut. Tetapi dari segi rasa juga agak berbeza sedikit. Tetapi kedua-duanya persamaannya sedap. Dan kebiasaannya ketupat palas ini dimakan bersama-sama dengan rendang, sama ada rendang ayam ataupun rendang daging. Sedapnya. Baiklah murid-murid, sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai ketupat palas tadi, pertama sekali cikgu mahu kita berkenalan dahulu dengan kata perintah. Apakah yang dimaksudkan dengan kata perintah? Pernah dengar ke tidak tentang kata perintah ini? Baiklah, kata perintah merupakan perkataan yang digunakan untuk memberikan perintah. Sama ada suruhan, arahan, larangan, silaan atau permintaan. Maksudnya di sini cikgu ringkaskan sesuatu perkataan yang kita gunakan untuk memberi arahan ataupun menyuruh orang melakukan ataupun kita melarang seseorang itu melakukan perkara tersebut ataupun kita mempersilakan seseorang ataupun kita meminta seseorang melakukan sesuatu perkara, perkataan yang kita gunakan itu dipanggil sebagai kata perintah. Dan kata perintah ini digunakan sebagai tanda kita menggunakan bahasa dengan bersopan santun. Maksudnya kalau kita mahu menyuruh orang, kita mestilah menggunakan perkataan yang sesuai, yang sopan, yang lembut untuk didengar. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar
5 kata perintah. Okey, cuba kita lihat kata perintah yang pertama yang akan kita pelajari ialah sila. S-I-C-L-A, sila. Okey. Seterusnya kata perintah yang kedua, harap. H-A-H-R-A-P, rap. Harap. Kata perintah yang ketiga, tolong. T-O-L-O-N-G, long. Tolong. Yang keempat, minta. M-I-N, min. T-A, ta. Minta. Dan yang terakhir, jangan. J-A-J, N-G-A-N, ngan. Jangan. 5 kata perintah ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi cikgu harap murid-murid semua memberi perhatian dan memahami terhadap penjelasan yang akan cikgu berikan sebentar lagi. Baiklah, kita lihat kata perintah yang pertama, iaitu sila. Kata perintah sila ini digunakan untuk meminta dengan hormat supaya melakukan sesuatu. Maksudnya kalau kita mahu seseorang melakukan sesuatu perkara, kita mahu minta tolong dia buat sesuatu perkara, jadi kita boleh gunakan perkataan sila sebagai bahasa yang lebih hormat untuk dia melakukan perkara tersebut. Okey. Cuba kita lihat contoh ayat yang pertama. Sila beratur. Murid-murid selalu dengar ni kan? Cikgu-cikgu selalu cakap di sekolah. Sila beratur. Sebelum masuk kelas, sila beratur murid-murid. Jadi, penggunaan kata sila beratur ini digunakan untuk meminta murid-murid beratur dengan bahasa yang lebih hormat. Okey. Seterusnya, sila masuk ke rumah. Kita mahu minta dia masuk ke rumah. Ada tetamu datang. Jadi kita mahu minta tetamu kita masuk ke rumah. Jadi kita boleh cakap sila masuk ke rumah. Macam tu. Okey. Seterusnya yang ketiga, sila susun buku ini. Contohnya kita mahu minta tolong kawan susun buku-buku. Jadi, kita boleh gunakan bahasa yang lebih sopan, lebih hormat. Kita sebut sila susun buku ini. Baiklah, seterusnya kata perintah yang kedua, harap. Harap digunakan apabila kita meminta supaya terjadi sesuatu perkara. Maksudnya perkara ini dia belum berlaku. Tetapi kita berharap supaya perkara tersebut terjadi. Jadi secara ringkasnya harap ni menyatakan kita punya harapan. Harapan kita terhadap perkara tersebut supaya dia berlaku. Okey, cuba kita lihat contoh yang pertama. Harap bersabar. Maksudnya di sini kita berharap orang ramai dapat bersabar. Okey. Yang kedua, harap kamu dapat datang ke majlis saya. Maksudnya orang tersebut dia belum datang lagi ke majlis kita. Tetapi kita berharap dia dapat datang nanti. Jadi kita cakap, harap kamu dapat datang ke majlis saya. Kita menyatakan harapan kita kepadanya. Okey, seterusnya, harap kamu faham. Ini pun kita minta supaya dia dapat memahami apa yang berlaku. Jadi kita gunakan perkataan harap. Harap kamu faham. Seterusnya, kata perintah tolong. Ini selalu kita gunakan. Kerana kata perintah tolong ini kita gunakan apabila kita hendak meminta bantuan. Okey, kita lihat contoh. Yang pertama, tolong simpankan buku ini. Jadi kita mahu minta tolong daripada kawan supaya menyimpankan buku. Jadi kita cakap, tolong simpankan buku ini. Jadi bahasa yang kita gunakan lebih sopan, lebih berbudi bahasa. Berbanding kalau kita hanya cakap, simpankan buku ini. Jadi dia nampak lebih kasar. Kalau kita guna perkataan tolong,
ayat tersebut lebih manis didengar. Okay, seterusnya yang kedua, tolong buang sampah ke dalam tong. Ini pun kita mahu minta tolong orang supaya membuang sampah ke dalam tong yang disediakan. Jadi kita boleh gunakan perkataan tolong. Okay, yang ketiga, tolong kembalikan buku cerita saya. Ini pun sama. Kita mahu minta tolong supaya buku cerita kita dikembalikan. Jadi guna bahasa yang lebih sopan, tolong kembalikan buku cerita saya. Baik, berikutnya kata perintah jangan. Jangan digunakan untuk melarang melakukan sesuatu. Ini pun selalu kita dengar. Tidak kisahlah cikgu ataupun ibu bapa kita. Kadang-kadang kita selalu dengar orang cakap jangan. Jadi apabila ayat yang kita dengar itu mengandungi kata perintah jangan, maksudnya kita tidak boleh melakukan perkara tersebut. Mungkin akan mendatangkan bahaya ataupun mendatangkan sesuatu masalah kepada kita nanti. Jadi kita tidak boleh lakukan. Baik, kita lihat contoh. Yang pertama, jangan bising. Maksudnya apa ni? Kita boleh buat bising ke tidak? Tidak. Jadi kita tidak boleh buat bising. Jangan bising. Okey. Seterusnya, jangan berdiri di situ. Maksudnya kita dilarang untuk berdiri di tempat itu. Jadi janganlah berdiri kan apabila kita dengar perkataan jangan. Jangan berdiri di situ. Okey, ini pun yang sama ketiga, jangan berlari. Maksudnya kita tidak boleh berlari di kawasan tersebut. Jadi murid-murid kena ingat, apabila dengar saja ayat yang mengandungi jangan, maksudnya kita tidak boleh melakukan perkara tersebut. Baiklah, seterusnya yang terakhir ialah kata perintah minta. Minta digunakan apabila kita mahu akan sesuatu. Okey, apabila kita mahu sesuatu, kita guna perkataan minta. Okay, kita lihat contoh yang pertama. Minta semua peserta bersedia. Ini kita mahu semua peserta bersedia. Jadi kita boleh guna ayat minta semua peserta bersedia. Yang kedua, minta benarkan kami masuk. Ini pun sama, guna perkataan yang lebih sopan. Kita mahu masuk, jadi kita guna perkataan minta. Minta kebenaran. Okey, seterusnya yang ketiga, minta semua murid diam. Jadi kita mahu semua murid-murid tidak bercakap. Jadi kita cakap minta semua murid diam. Okey, cikgu harap murid-murid faham dengan penerangan cikgu tadi mengenai kelima-lima kata perintah. Baiklah, kita beralih aktiviti yang seterusnya. Cikgu mahu murid-murid buka buku teks muka surat 72 dan 73. Mari kita lihat tentang cara-cara membuat ketupat palas. Sebelum kita baca dialog yang disediakan, kita lihat dahulu ada beberapa gambar yang ditunjukkan. Gambar-gambar yang ditunjukkan ini merupakan cara-cara membuat ketupat palas. Okey, sebenarnya cara membuat ketupat palas ni agak rumit dan memerlukan bimbingan serta tunjuk ajar daripada orang yang lebih dewasa. Tetapi tidak salah, mungkin murid-murid mahu mencuba di rumah, bolehlah murid-murid mencuba bersama-sama dengan ibu bapa, buat aktiviti bersama membuat ketupat palas. Bolehlah makan nanti waktu hujung minggu atau cuti sekolah. Okey, mari kita baca petikan dialog yang disediakan di sini. Tajuknya, wah mudahnya. Okey, ini merupakan perbualan di antara nenek Hana dan kawan-kawannya. Ni tengok gambar ni. Mereka semua ada 4 orang. Ini nenek yang bertudung biru. Ini ialah Hana.
Ini pula ialah Sume, manakala budak lelaki ini pula ialah Pravin. Nah, mari kita lihat dan baca bersama-sama perbualan di antara mereka. Okey, kita baca dahulu. Nenek, tolong ambilkan daun palas itu. Okey, cuba kita lihat ayat yang digunakan di sini. Tolong ambil daun palas itu. Adakah nenek menggunakan kata perintah di dalam ayatnya? Ya, nenek menggunakan kata perintah dalam ayat tadi. Apa kata perintah yang digunakan? Tolong. Ini merupakan kata perintah yang digunakan. Nenek mahu minta bantuan. Jadi, nenek gunakan tolong. Okey. Seterusnya, Hana dan kawan-kawan dia cakap apa? Baiklah, nenek. Okey, seterusnya. Nenek pula berkata, sila pisahkan daun palas itu. Pravin, minta lapkan daun itu. Hati-hati, jangan tercarik daun palas itu. Tengok di dalam ayat yang diujarkan oleh nenek tadi juga mengandungi kata perintah. Okey, kata perintah yang kedua yang digunakan oleh nenek ialah sila. Sila tadi digunakan apa? Apabila kita mahu meminta seseorang melakukan perkara tersebut dengan hormat. Okey, seterusnya, apa lagi kata perintah yang digunakan? Minta. Minta ini maksudnya kita mahu meminta seseorang melakukan sesuatu perkara. Okey, dan yang terakhir, nenek menggunakan kata perintah jangan. Maksudnya apa tu? Nenek melarang. Kalau kita lihat di sini ayatnya, hati-hati, jangan tercarik daun palas itu. Maksudnya nenek tidak mahu daun palas itu tercarik. Jadi dia menggunakan perkataan jangan. Okey. Baik, seterusnya mari kita lihat pula dialog yang berikut. Pravin, nenek, ajarkan saya dan kawan-kawan cara memasukkan pulut dan membalut ketupat palas ini. Di dalam ayat ini kita dapat lihat Pravin dia mahu apa tu? Dia mahu minta nenek mengajarkan dia dan kawan-kawannya cara memasukkan beras pulut dan membalut ketupat palas. Jadi, macam mana? Dia mahu minta tolong kan? Minta tolong ajar. Jadi, apakah kata perintah yang sesuai digunakan di dalam ayat ini? Apa jawapan murid-murid? Okey, jadi jawapannya ialah tolong. Okey, sebab Pravin mahu minta tolong dari nenek kan? Dia mahu minta tolong nenek supaya ajarkan dia dan kawan-kawannya. Okey. Seterusnya, apa kata nenek pula? Pravin, simpulkan daun palas sehingga terbentuk kelongsong. Nenek sudah mahu mengajar. Jadi dia mahu minta bantuan. Dia mahu minta Pravin ni melakukan sesuatu dengan hormat. Jadi apa ayat kata perintah yang kita gunakan melengkapkan ayat ini? Okey, boleh kita gunakan sila. Okey. Pravin, sila simpulkan daun palas sehingga berbentuk kelongsong. Terbentuk kelongsong. Apa tu kelongsong? Kelongsong, tengoklah dalam gambar yang pertama. Ini kita panggil sebagai kelongsong. Okey, jadi kata perintah yang digunakan ialah sila. Sebab nenek mahu Pravin menyimpulkan daun palas tersebut. Okey. Seterusnya, apa pula kata Sume? Wah, mudahnya nenek. Hana, tunjukkan saya cara merapatkan dan mengemaskan daun ini. Jadi, apakah kata perintah yang sesuai dimasukkan dalam ayat ini? Apa? Sume dia mahu minta
Hana menunjukkan cara merapatkan dan mengemaskan daun kan? Jadi apa ayat yang sesuai? Kata perintah yang sesuai digunakan untuk melengkapkan ayat. Sama ada tolong ataupun minta. Kedua-duanya pun sesuai. Kalau tolong maksudnya dia minta tolonglah supaya Hana menunjukkan cara. Ataupun minta. Dia meminta Hana menunjukkan cara. Okay? Jadi antara dua pun boleh digunakan. Seterusnya, Hana. Sume pusing daun ke belakang kelongsong seperti ini. Kemudian tarik ekor daun itu. Okey. Itu kata Hana. Okey, seterusnya nenek pula. Pandai Hana cucuku sayang. Ha 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 ha. Tarik terlalu kuat kerana daun palas akan terkoyak. Maksudnya apa tu? Apa kata perintah yang sesuai dilengkapkan di sini? Nenek dia menyuruh mereka menarik kuat-kuat daun palas supaya koyak ataupun tidak? Rasanya tidaklah kan? Sebab kalau daun palas terkoyak, nanti ketupat tidak menjadi. Jadi maksudnya nenek dia tidak mahu perkara tersebut berlaku, melarang kan? Jadi, apa kata perintah yang sesuai digunakan untuk melengkapkan ayat? Jangan. Okey. Jadi kita ulang semula. Jangan tarik terlalu kuat kerana daun palas akan terkoyak. Akhir sekali, simpulkan ekornya seperti ini untuk mematikan balutan. Air tidak akan masuk ke dalam ketupat apabila direbus. Macam mana dia menyimpulkan? Lihatlah ni. Gambar yang terakhir. Semua dimasukkan, beras dimasukkan. Akhir sekali, ekor ketupat palas dimatikan kan di hujung balutan tersebut. Okey. Seterusnya, apa pula kata Hana? Ketupat ini hendak diletakkan di mana, nenek? Okey, jadi apa kata neneknya? Masukkan ketupat itu ke dalam periuk. Buka api, tetapi tempat kosong terlalu kuat. Okey, apa perkataan yang sesuai kita gunakan? Mungkin kita boleh gunakan perkataan tolong sebab mungkin nenek dia minta tolong kan. Jadi kita boleh gunakan tolong masukkan ketupat itu ke dalam periuk. Buka api tetapi ada perkataan tetapi di sini terlalu kuat. Apa perkataan yang sesuai? Jangan. Okey, tetapi jangan terlalu kuat. Okey. Jadi apa yang Hana dan kawan-kawan dia katakan, baiklah nenek. Okey. Begitulah tadi perbualan di antara nenek Hana, Sume dan juga Pravin mengenai cara-cara membuat ketupat palas. Nampak mudah tetapi memerlukan kreativiti dan juga teknik yang sesuai supaya menjadi. Okey. Jadi murid-murid boleh juga mengimbas kod yang disediakan dalam buku teks ini untuk melihat video cara-cara membuat ketupat palas. Dan cikgu harap tadi kita telah menggunakan beberapa kata perintah untuk melengkapkan perbualan mereka. Harap murid-murid semua faham ya. Baiklah, sebagai latihan untuk meningkatkan lagi pemahaman murid mengenai penggunaan kata perintah dalam ayat, cikgu mahu murid buat latihan dalam buku aktiviti muka surat 83 dan 84. Okey, kita lihat dahulu aktiviti yang pertama. Isi tempat kosong dalam ayat dengan kata perintah yang sesuai. Ada 5 kata perintah yang disediakan di sini. Sila, harap, tolong, jangan, minta. Tajuknya mengenai tikar mengkuang. Okey, ada gambar disediakan dan juga ayat di sini. Jadi murid-murid boleh gunakanlah pilih kata perintah yang sesuai berdasarkan ayat yang diberi. Okey, cikgu sudah terangkan tadi. Rasanya murid-murid pasti boleh buat. Okey, seterusnya.
84, latihan yang kedua. Pilih kata perintah dahulu, kemudian bina ayat berdasarkan gambar. Tajuknya, tambahkan ilmu di Balai Seni Lukis. Setiap gambar yang diberikan ada disediakan 2 kata perintah. Jadi murid-murid kena pilih dahulu salah satu kata perintah yang sesuai berdasarkan ayat tersebut. Jangan buat dua-dua ayat, okey? Jangan buat dua. Buat satu ayat sahaja berdasarkan satu gambar. Cuba lihat dahulu gambar yang pertama. Tengok mereka, betul, mereka baru turun dari bas kan? Ataupun mereka mahu naik bas. Jadi, apakah kata perintah yang sesuai? Apa yang boleh digunakan oleh cikgunya tu untuk memberikan arahan? Adakah tolong ataupun sila? Okey, rasanya cikgu bimbing di sini kita boleh pilih perkataan sila yang lebih sesuai. Apa ayat yang boleh kita bina di sini? Sila beratur. Okey, sila beratur sebelum menaiki bas ataupun sila beratur di luar bas. Okey. Jadi awak pilih satu sahaja kata perintah yang sesuai berdasarkan gambar. Okey, yang kedua, tengok gurunya, cikgu tersebut memberikan arahan. Jadi, apa yang sesuai? Kata perintah apa? Tolong ataupun harap. Dia mahu murid-murid memberi perhatian. Jadi, kita gunakan tolong ataupun harap. Pilih satu dan bina ayat. Kemudian, gambar yang ketiga, tengok. Murid tersebut membuat catatan. Okay, pesanan cikgunya mesti buat catatan. Jadi, kita gunakan perkataan tolong ataupun jangan. Okay, buatlah ayat di sini. Dan yang terakhir, tengok murid tersebut dia hendak pegang. Tetapi kawannya melarang. Jadi, apakah kata perintah yang sesuai? Jangan ataupun tolong. Binalah ayat tersebut di ruang ini. Okay. Jadi, cikgu harap murid-murid cuba buat sendiri. Okay, usaha dan cuba tunjukkan pemahaman kamu mengenai penggunaan kata perintah ini di dalam ayat. Dan jangan lupa hantar tugasan kepada cikgu nanti untuk bimbingan seterusnya. Baiklah, rasanya setakat ini saja dulu pembelajaran kita pada hari ini. Tahniah murid-murid kerana berjaya menghadiri kelas Bahasa Melayu kita pada hari ini. Jaga diri, duduk rumah, kita jaga kita. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.